Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan menonton sebuah tutorial tentang teks dan font di dalam CSS3. CSS3 ialah CSS yang paling latest dikeluarkan. Untuk pembelajaran pertama kita akan melihat tentang text alignment. Text alignment ialah sebuah tetapan untuk menentukan bagaimana teks tersebut dipaparkan secara mendatar pada halaman. Terdapat 4 jenis text alignment, iaitu left, right, center dan justify. Di sini kita akan tengok contoh coding untuk text alignment. Di sini kita menggunakan heading 1, menggunakan text alignmentnya ialah center, ya. Dan di dalam heading 1 kita menggunakan CSS text align example, dan hasilnya kita akan tengok di sini dia akan jadi di tengah-tengah, di center betul-betul. Manakala untuk tarikh kita bina kelas dengan nama date. Untuk spesifikkan kelas body kita guna spesifikkan kelas body, kita akan tulis p.date dan text elementnya adalah right. Di sini kita akan lihat hasilnya di sebelah kanan. Tarikhnya akan berada di sebelah kanan, May 2009, di sebelah kanan right. Untuk konten pula kita akan bina kelas dengan nama main, dan kita spesifikkannya text elementnya ialah justify. Justify ini ialah maksudnya memenuhi ruang, dia rapat ke kiri dan ke kanan dan memenuhi ruang di tengah. Untuk tutorial yang kedua ialah berkenaan tentang text color. Text color adalah sebuah tetapan yang digunakan untuk menetapkan warna. Kod untuk warna tulisan boleh didapati di laman web W3 School seperti yang tertera di sini. Kita boleh dapatkan di sini untuk kod dia. Untuk tajuk this is heading 1, kita menggunakan text alignment tadi. Kita akan gunakan text heading 1 dengan warna hijau, tapi menggunakan kod warna tersebut, iaitu 00FF00. Ini ialah untuk heading 1. Manakala untuk body kita menggunakan warna, kita menggunakan sektor dengan nama body, menggunakan warna merah. Kita menggunakan kod dengan nama merah. Dapat di sini kita lihat, di sini warna merah. Dan untuk baris ketiga kita menggunakan kelas dengan nama EX, dan spesifikkan kelas ni dengan warna biru, dengan menggunakan kod iaitu RGB dan kurungan 00255. Dan untuk tutorial kita akan belajar tentang text decoration. Text decoration ialah untuk menunjukkan cara penggunaan tulisan yang boleh menghubungkan kepada laman sesawang yang lain. Di sini kita akan linkkan tulisan itu ke w3school.com. Kita telah definekan di sini w3school.com, dan bila kita tekan link di sini, dia akan pergi ke w3school.com. Terdapat beberapa jenis link, iaitu link procedural.last selector, iaitu A link, A visited, A hover and A active. A link adalah efek untuk unclicked link. A visited, dia akan efek kepada link yang telah dilawati. A hover ialah any link yang telah being hovered over by the cursor. Dan A active maksudnya any link yang telah diaktifkan ataupun telah ditekan. Untuk yang keempat kita akan lihat tentang text annotation. Text annotation adalah untuk membuat jarak pada ayat yang pertama. Seperti dalam contoh dia ini, kita kod untuk text annotation adalah text indeed.
dan jarak yang kita setkan pada ayat pertama adalah 50 px. Sini kita akan lihat ada sebuah jarak iaitu 50 pixel. Dan yang kelima ialah tentang text transformation. Text transformation adalah untuk mengawal pemodalan teks elemen tersebut. Dan terdapat 3 jenis text transformation iaitu capitalize, uppercase dan lowercase. Di sini kita akan menggunakan ketiga-tiganya. Untuk ayat yang pertama, kita menggunakan text transformation-nya ialah uppercase. Uppercase ialah meletakkan semua huruf kepada huruf besar di dalam semua ayat. Dan di sini kita akan lihat semua huruf di sini akan menjadi kepada uppercase, kepada huruf yang besar. Dan untuk yang kedua ialah kita menggunakan text transformation-nya ialah lowercase. Jadi kita dapat lihat lowercase. Dan lowercase ialah semua karakter kepada huruf kecil untuk semua ayat. Di sini kita akan lihat semua karakter akan dalam bentuk huruf kecil. Dan yang ketiga ialah kita menggunakan text transformation-nya ialah capitalize. Capitalize ialah huruf pertama di dalam sebuah ayat ditetapkan kepada huruf besar. Di sini kita akan lihat di setiap satu ayat huruf yang pertama akan menjadi huruf besar. Tutur seterusnya adalah mengenai font family. Font family mempunyai dua jenis nama, iaitu generic family dan juga font family. Generic family adalah satu jenis kumpulan font family yang keadaannya adalah sama seperti contoh adalah serif dan monospace. Font family pula adalah satu family yang agak spesifik seperti Times New Roman dan juga Arial dan atau sebagainya. Okey. Seperti dalam koding yang tertera, untuk kelas serif kita menggunakan, untuk kelas serif ni kita menggunakan tulisan Times New Roman. Okey. Ni Times New Roman. Seperti ini adalah result dia lah. Tulisan ni, paragraf ni kita tulis dalam bentuk Times New Roman. Dan untuk kelas sans serif pula kita menggunakan font family iaitu dalam tulisan Arial. Dan ini pula adalah dia punya result dia lah. Paragraf ni kita tulis, nama dua ni kita tulis dalam bentuk Arial font. Jika nama font mengandungi lebih dari satu perkataan, ia mestilah dalam tanda petikan seperti font family Times New Roman. Itu contoh. Tulisan Times New Roman ni mesti dalam keadaan dia dalam kurungan lah. Tulis kurungan pembuka dan tutup kurungan. Jadi jenis tulisan boleh dicari di internet ataupun boleh explore sendiri di Microsoft Word. Tutur seterusnya adalah mengenai font size with M. M adalah sama dengan font size masa. Misalnya, jika font size satu dokumen itu adalah 12 point, 1M adalah sama dengan 12 point. M adalah berskala dalam semula jadi. Jadi bermaksud 2M sama dengan 24 point. Dan 0.5M sama dengan 6 point. Font size adalah untuk menetapkan saiz sesuatu teks. Jadi kita berbalik kepada coding kita. Untuk heading 1, kita menggunakan font size sebanyak 2.5M. Ataupun cara pengiraannya adalah 40 pixel bahagi dengan 16, dan kita dapat hasilnya sama dengan 2.5M. Dan inilah hasil untuk heading 1. Begitu juga dengan heading 2. Untuk heading 2 ini kita menggunakan font size sebanyak 1.875M.
ataupun 30 piksel bagi yang 16, dan kita dapat hasilnya sebanyak 1.875M. Dan untuk paragraf ketiga pula, untuk paragraf kita menggunakan font size sebanyak 0.875M. Okey. Ini bermaksud semakin kecil M kita, semakin kecil lah saiz tulisan tersebut. Dan ini adalah hasil untuk font size paragraf. Ini adalah hasil untuk font size bagi paragraf lah. Tutorial seterusnya adalah mengenai font size with percentage dan M. Font size with percentage ini adalah untuk menetapkan font size dalam bentuk peratus. Font size with, apa yang membezakan font size with M dan font size with percentage ini adalah font size with M kita tulis dalam bentuk nombor, dan font size with percentage kita tulis dalam bentuk peratus. Itu sahaja yang membezakannya. Tetapi outputnya adalah sama. Okay, kita berbalik kepada codingnya. Untuk coding font size with percentage ini, kita hanya perlu tambah coding ini, iaitu body font size sama dengan 100%. Itu sahaja. Outputnya adalah sama. Font size by pixel bermaksud menetapkan size font dalam bentuk pixel. Ia untuk membenarkan Internet Explorer 9, Firefox, Google Chrome, Opera dan Safari untuk mengubah saiz tulisan. Ini bermakna Firefox, Chrome, Opera, Safari dan Internet Explorer 9 sahaja yang dibenarkan untuk mengubah saiz tulisan teks. Okay, kita berbalik kepada coding. Outputnya sama seperti font size with M, font size with percentage. Dan apa yang membezakannya adalah codingnya, iaitu kita tulis dalam bentuk pixel. Untuk heading 1 kita tulis font size sama dengan 40 pixel, dan ini adalah output untuk heading 1 dalam 40 pixel. Begitu juga dengan heading 2 30 pixel, dan outputnya adalah ini. Dan paragraf font size nya adalah 14 pixel, dan ini adalah output untuk paragraf dalam bentuk 14 pixel. Tutorial seterusnya adalah mengenai font style. Font style adalah untuk menentukan gaya tulisan untuk teks. Ada beberapa jenis font style, seperti normal, italic dan oblique. Kita balik kepada coding. Untuk paragraf yang pertama, kita menggunakan font style normal. Dan ini untuk paragraf pertama codingnya, dan ini adalah outputnya untuk paragraf yang pertama. Untuk paragraf yang kedua, kita gunakan font style italic. Ini codingnya, dan ini adalah outputnya. Begitu juga dengan paragraf yang ketiga, kita tulis paragraf ini dalam bentuk font style oblique, dan ini adalah outputnya. Itu sahaja tutorial daripada kumpulan kami tentang font dan juga teks dalam CSS3. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.